Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Saya Sofia juga bersama dengan Nazrul Rahman. Dan kita ingin meminta perhatian anda kerana ini telah pun diluluskan di Dewan Rakyat rang undang-undang anti gangguan seksual. Setakat ini kita melihat ini usaha yang telah pun lama diambil dekat 10-11 tahun. Dan akhirnya keputusan ini dilakukan dan mungkin kita sebagai rakyat kita nak tahu bagaimana diimplementasi, siapakah yang perlu menitik beratkan isu ini untuk kebajikan bersama khususnya di tempat kerja maupun di tempat pendidikan juga. Tepat sekali. Jadi kita mengiktiraf gangguan seksual ini sebagai pencabulan maruah manusia, ya. Satu bentuk diskriminasi dan keganasan yang berasaskan jantina. Betul. Jadi bagaimanakah dinamik di tempat kerja dan juga institusi pendidikan, adakah dinamik ini akan berubah? Dah 10 tahun kita rangkai undang-undang ini, alhamdulillah. Jadi kita bersama dengan Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Senyuman di muka maknanya anda sangat teruja dengan rang undang-undang yang baru ini, saya pasti. Sangat teruja dan sangat gembira lah. Jadi sebelum kita mulakan dengan pendapat peribadi doktor, jadi kita mungkin boleh mulakan, ya Sofia, dengan apakah sebenarnya definisinya. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, tapi terlalu ramai di luar sana, saya pasti penonton juga sama, ya, menggunakan alasan alah kita gurau-gurau aja, alah atau macam sikit-sikit pun tak boleh. Jadi dalam konteks ini untuk pengetahuan umum, apakah sebenarnya gangguan seksual? Terima kasih, ya. Jadi gangguan seksual ni adalah kata-kata, perlakuan atau isyarat yang berbau lucah atau seksual lah, yang dilemparkan kepada seseorang itu dengan tujuan, mungkin tujuan dia gurauan, ya, tetapi ianya dianggap satu gangguan yang boleh memberikan rasa tidak senang atau rasa malu kepada yang dilemparkan tu, yang diganggu itu. Mangsa. Ya, saya boleh kata mangsa lah. Okey. Jadi buat masa sekarang, sebelum ada RUU ni, tak ada satu akta undang-undang yang spesifik untuk gangguan seksual, melainkan dalam Employment Act lah. Akta pekerja tu ada, tapi itu hanya untuk tempat kerja saja. Tapi dengan adanya RUU yang pada masa kelak akan digazetkan, selepas habis Dewan Negara dan digazetkan, nanti ada satu undang-undang yang spesifik yang memberikan satu avenue, platform atau relief kepada mangsa untuk membuat aduan. Jadi saya lihat ini satu perkembangan yang amat positif lah dengan adanya. Doktor, kita melihat isu ini walaupun kita bercakap secara atas dasar, tetapi hakikatnya kebiasaannya kes ini adalah agak, orang kata, rumit disebabkan mungkin kalau di tempat kerja kita pernah dengarkannya ada conflict of power, mereka yang lebih berkuasa yang menjadi pelaku bagi insiden-insiden gangguan seksual ini. Dan kita nak tahulah berdasarkan apa yang boleh doktor ulaskan di sini, mereka yang pelaku ini walaupun berkuasa, ya, walaupun mempunyai hak tertentu di mungkin tempat kerja itu, bagaimanakah tribunal ataupun akta ini boleh digubal untuk memastikan keseimbangan ataupun justice to be served di situ? Bagaimana, doktor? Ya. Jadi satu perkara yang amat membimbangkan adalah apabila terdapatnya satu ketidakseimbangan kuasa di sini. Terutamanya kalau pelaku itu memegang jawatan yang lebih superior. Betul. Atau bos dia sendiri yang membuat gangguan seksual atau sesiapa yang lebih tinggi, ya, daripada dia. Jadi dia tak ada mempunyai platform sebab dalam akta pekerja ia hanya sangat-sangat terhad. Okey. Dan prosedur yang terdapat dalam akta pekerja ni hanya dalaman saja, domestic inquiry dan sebagainya. Tapi dengan RUU ni dia tubuhkan satu tribunal bila dapat akta ni nanti kelak. Tribunal ni sesiapa sahaja yang telah mengalami gangguan seksual dia boleh
tanpa rasa takut buat fill in satu notis dan buat aduan. Dan tak kira lah siapa pun. Dan tribunal ni akan perbicaraan dalam tribunal ni akan dijalankan secara tertutup. Maka macam fear tu, ketakutan, kebimbangan seseorang mangsa tu akan dapat dikurangkan melalui wujudnya satu tribunal ini. Dan mereka juga lebih cenderung untuk berkata-kata dengan lebih jujur jika semuanya tertutup, ya. Ya, lebih berani lah. Lebih berani daripada dia diam, dia tak nak move forward atau nak, dia takut. Sebab ramai yang mengalami ni, kadang-kadang kalau kita tengok ramai yang mengalami tapi tak nak ketengahkan perkara ini sebab risau dia hilang kerja, stigma, malu, dan ingat kadang-kadang dia kata perkara ni gurauan, awak ni terlebih sensitif. Tapi dengan adanya akta ni nanti, jadi secara tak langsung semua orang akan berwaspadalah. Jadi kat sini saya nak tekankan juga, saya tahu kebanyakan penonton di luar sana bila kita dengar perbualan seperti ini, mesti memang lelaki ni memang kita betul letakkan di tempat masing-masing. Tapi saya pasti ini bukan sahaja hak wanita against lelaki, tapi sama rata untuk dua-dua jantina. Pendapat? Ya, benar. Ini tidak kira gender sebab gangguan seksual ni bukan sahaja lelaki terhadap wanita, tetapi juga wanita terhadap lelaki, wanita terhadap wanita, lelaki terhadap lelaki. Itu dia. Itu pun kita harus pertimbangkan juga, ya. Sebab perkara ni kita kadang-kadang memang kebanyakannya mungkin kalau ikut statistik mungkin kebanyakan adalah lelaki kepada wanita. Tapi kadang-kadang orang tak sedar yang perempuan pun boleh melakukan gangguan seksual kepada lelaki dan juga kepada wanita dan lelaki kepada lelaki juga. Jadi Sofia perasan. Risau sekejap. Perasan apa tu Abang Nas? Sebab ada dua wanita kat sini, jadi saya pun harus waspada bila berkata-kata begitu, kan. Bahawa bila kita cerita tentang gangguan seksual, doktor sebut tentang percakapan saja. Tapi sebagai seorang wanita, saya pasti perilaku juga, saya pasti Sofia mesti ada insiden di mana ada lelaki yang mungkin datang terlalu dekat dengan Sofia, atau mungkin peluk begini. Betul. Ada Sofia pernah rasa tak selesa, dan adakah ini termasuk dalam gangguan seksual? Saya setuju sebab kita bukan bercakap tentang secara vokal ataupun lisan saja, tetapi kadang lirikan mata. Lirikan mata, betul. Lirikan mata, cara ialah mereka berada di dalam space kita. So macam mana kalau saya pandang awak atas bawah macam ni pun awak rasa uncomfortable, itu dikira gangguan seksual. Sorry saya pandang. Jadi persoalan di sini kan, doktor, kebiasaannya perkara ini berlaku dalam orang kata situasi yang orang kata private, yang tidak ada orang ramai yang melihat. Jadi bagaimanakah tribunal ataupun mahkamah ataupun akta ini mampu untuk memberikan satu verdict yang sememangnya adil untuk kedua-dua belah pihak? Okey. Benar seperti yang dikatakan, ia bukannya hanya perkataan, dia signal, isyarat, lirikan mata, gesture dia, semua tu, catcalling pun, semua perkara-perkara tu, ya. Jadi untuk tribunal ni yang menariknya, beban buktinya adalah balance of probabilities. Maksudnya kita tengok dacing keadilan ni, dia kalau dia lebih sikit pada mangsa, maka itu sudah mencukupi. Maksud dia punya beban bukti dia kurang kalau kita nak bawa ke mahkamah. Kalau kat mahkamah, kalau dia ada beban bukti dia beyond reasonable doubt lah, tanpa keraguan munasabah. Kalau untuk kes-kes civil, balance of probabilities juga, tapi itu dari sudut mahkamah. Jadi mengenai pembuktian ni pula, ini sedikit tricky. Betul. Tapi tribunal ni dia masih boleh mendengar. Mendengar. Mungkin dari konsistensi mangsa tu bercakap, perkara ni berlaku berulang kali. Sebab nanti orang yang akan menjadi panel tribunal ni pun akan dilantik oleh Menteri Wanita. Mereka yang mempunyai pengalaman dalam undang-undang. Jadi kita boleh tengok
orang tu mangsa tu cakap kan, dia sama ada dia punya konsistensi, kompetensi dia, dan logik dia punya aduan dia. Baik. Dan juga saya difahamkan tribunal ni biasanya akan membawa rakan-rakan sepejabat dan juga akan memberikan keterangan untuk membuktikan kesahihan tersebut. Betul. Benar. Very interesting. Doktor, Abang Nas, kita akan melihat bingkisan ini. Ini adalah pengakuan seorang mangsa itu sendiri yang pernah berdepan dengan gangguan seksual. Sedikit sebanyak, gadis ini berusia 23 tahun diganggu oleh kenalan yang dikenali menerusi media sosial. Dan bila dah berjumpa, ada perbuatan seperti merangkul dari belakang dan dianggap seperti pelukan manja. Jadi ini memberikan satu kata trauma kepada si mangsa ini. Jom kita saksikan. Masa saya sekolah, saya first time ada social media, akaun social media. So daripada situ saya kenal seorang lelaki. Kita nak ada ramai kawan-kawan. So saya explore semua benda tu. Macam biasa kita orang kenal, macam kenal dengan orang lain kan. Masa tu petang, dia ajak berjumpa. So kita orang berjumpa dekat satu tapak parking. Dia beritahu saya, dia datang, dia dah hadir dekat situ. Dan saya pun tunggu kat situ. Dalam 15 minit macam tu, tiba-tiba ada seorang lelaki tegur. Awak ke? Maksudkan saya lah. Saya balaslah, ya. Kita orang berbual sekejap, tak sampai setengah jam pun berjumpa. Sebelum bergerak ke kedai nak pergi makan, saya pusing belakang nak tengok sekitar. Tiba-tiba dia peluk saya daripada belakang. Dia cuba untuk cium saya, tapi saya cuba mengelak. Saya tunduk, saya terus terduduk ke bawah. So saya terlepas daripada tangan dia. Dia cakap tu hanyalah gurauan manja dalam perkenalan. Memang masa tu tak ada orang langsung, tak ada siapa-siapa saya nak minta tolong, tak ada siapa-siapa, tak ada bukti, tak ada. Saya tak pernah cerita dekat siapa-siapa, kawan-kawan ke, tak ada. Saya berasa waktu tu memang saya lemah. Saya tak boleh buat apa-apa langsung. Saya tak ada apa-apa tenaga, tak ada. Selepas kejadian tu, ada di social media, orang macam komen perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dan lepas tu ada juga dekat tempat kerja, gangguan tu dia tak hilang. Sebab ikut orang kan, kalau orang tu rasa dia ada awareness, baguslah. Kalau tak ada, dia akan ganggu orang dan rasa benda tu hanyalah joke, lawak je, usik-usik. Itu laporan yang dibawakan oleh wartawan kami Bat yang bertemu dengan mangsa ini, dan berdasarkan itu kan Nas, kita melihat kepribadian seseorang mangsa itu. Mungkin ada setengah individu yang lebih kuat boleh lawan balik. Ada setengah individu yang mungkin sedikit terpencil ataupun malu dengan atau terperanjat mungkin. Terperanjat. Mungkin trauma dengan apa yang sedang berlaku secara mendadak begitu. Jadi mungkin kita minta komen doktor tentang keberanian mangsa untuk keluar berdepan dengan kita untuk menzahirkan cerita beliau. Tapi macam Sofia cerita sebelum ini, power dynamics-nya. Kalau seorang pekerja ataupun kerja sama level, mungkin dia boleh report. Tapi kalau lagi tinggi itu, macam mana kita nak jaminkan keselamatan atau keselesaan mereka yang ingin membuat laporan? Ya, sememangnya bila seseorang itu melalui gangguan seksual atau apa-apa perlakuan jenayah pun. Kalau kita tengok, setiap orang dia punya respon dia lain-lain. Setengah tu berani lawan balik, setengah tu cara dia respon dia diam. Tapi tak bermaksud benda tu tak berlaku kepada dia. Jadi sama macam gangguan seksual, ada yang mungkin lawan balik.
mengatakan this is not funny, this is not a joke, ni bukan gurauan, hentikan. Kalau macam tu dia senang selamatkan dirilah. Tapi ada yang setengah tu diam, dia tak tergamam, trauma, dia terkejut, tak sangka. Jadi terutamanya kalau pelakunya adalah orang yang berstatus tinggi daripada dia atau berjawatan lebih tinggi. Kadang-kadang sama-sama pun mungkin ada juga keberatan, rasa tak berapa sedap hati untuk buat laporan. Sebab kita ni kena fikir, kadang-kadang diorang fikir nanti saya lapor, mungkin saya tak dapat buktikan, saya malu, saya nak tak cukup bukti dan sebagainya. Tapi atau bos mak saya, lepas tu saya tak boleh naik gaji, naik pangkat dan sebagainya. Yes, betul. Saya sikit lagi kot saya nak pencen ke apa ke kan. Saya tak nak rekod saya ada aduan. Dan Malaysia ni saya tengok ramai ni banyak kita tak suka make a scene lah. Maksudnya kita ni banyak yang kalau boleh pendam. Betul. Jangan bikin kacau. Itu budaya kita sebenarnya kan. Budaya Asia sebenarnya, kita ni orang kata lagi rela memendam daripada berhadapan dengan masalah. Doktor, kita nak tahu tentang dengan wujudnya akta ini selepas segalanya diperhalusi, adakah terdapatnya relief untuk si mangsa dan adakah terdapat juga perlindungan daripada sudut confidentiality dengan identiti mereka dan sebagainya? Bagaimana ini boleh menjamin mereka untuk lebih berani tampil sekiranya berdepan dengan gangguan seksual? Okey. So menariknya akta ini gangguan seksual bila digazetkan nanti, mangsa boleh mendapat award, boleh diberikan award oleh tribunal, wang pampasan tidak melebihi RM250,000 dan juga tribunal boleh memerintahkan responden tu untuk membuat satu ucapan maaf secara publik. Publik ni kita tak tahu, mungkin broadcast ke, mungkin hak akhbar ke, itu belum lagi diperhalusi. Dan sekiranya satu award diberikan dan kalau responden tu, maksudnya yang pelaku tu tak bayar, order tu, perintah tu boleh dikuatkuasakan, boleh dikenakan penalti jenayah. Ini yang kita nak dengar ni. Disabitkan sebagai kesalahan jenayah. Cuma ia masih bolehlah ditambah baik, tapi tak apa. First step ni macam kita buat, yang perlu ada sebenarnya akta tu sendiri. Dan later on kita nak baik pulih, add on tu tak apa. Ya, perhalusi tak apa. Ya. Jadi untuk saya terutamanya di tempat kerja lah, saya rasa rang undang-undang ini akan memberikan suatu impak yang positif kepada pekerja wanita. Tetapi di bidang akademik, dan saya tahu Puan seorang pensyarah juga, mungkin ia masih akan menjadi masalah, terutamanya dinamik antara pelajar dan pengajar. Seperti kita ambil kes Ain Husniza dengan hashtag atau tanda pagar Make Schools a Better Place. Dia telah membuat satu laporan terhadap cikgu beliau. Tidak mendapat perlindungan sehingga kini beliau masih mendapat harassment bukan saja daripada pihak yang tertuduh tetapi juga daripada publik sendiri. Jadi pendapat Puan tentang pelajar-pelajar yang tak berdosa ni yang ingin menegakkan keadilan? Ya, sebab tu adanya tribunal ni sekurang-kurangnya dapat membantu mangsa-mangsa seperti Ain tu, sebab sememangnya bukan saja macam saya kata untuk tempat kerja tapi untuk semua orang, juga mereka di sekolah, di pengajian tinggi, dan kes Ain ni memang ada dinamik itulah, pengajar dengan pelajar. Dan yang sedih tu juga bila ramai yang juga kritik dia, condemn dia. So we call it doxing juga. Doxing ni pun kita tak ada satu undang-undang khas lah. Doxing ni maksudnya kita sebar nama orang tu kat social media, pengenalan dia, social media, dan supaya orang semua boleh membulinya. So perkara-perkara ni pun kita masih dalam peringkat nak cuba buatlah undang-undang yang sesuai. Tapi sekurang-kurangnya dengan adanya akta ni, mereka yang terkesan, mereka yang menjadi mangsa gangguan seksual ni, dia boleh bawa perkara ni ke tribunal. Untuk yang bawah umur, dia boleh guna guardian dia, dan tak perlu pakai lawyer.
Okey. Itu yang penting. Saya melihat memperhalus ini orang kata banyak jugalah stepnya, kerana kita kata berdepan pun ada gangguan seksual. Kadang kenalan kita berdepan okey, tetapi mungkin di media sosial dia ialah melakukan pelbagai perkara, melontarkan kata-kata yang tidak patut. Jadi mungkin kita harapkan yang terbaiklah untuk perangkaan akta ini, dan semoga mangsa-mangsa tidak lagi orang kata mendiamkan diri selepas ini sekiranya diganggu secara seksual. Tepat sekali. Kuasa kini di tangan anda semua, ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu. Teruskan usaha doktor untuk memperkasakan wanita di Malaysia. Thank you so much. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini.